Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara tentang tarif Amerika Serikat yang baru. Ramai orang yang menyebarkan berita separuh masak, separuh benar, dan mungkin tidak berfakta sama sekali. Lebih teruk lagi, sekarang ini para pembangkang coba mengatur langkah untuk menggunakan modal politik tarif Amerika Serikat yang diumumkan Donald Trump sebagai modal politik pula. Padahal ianya tidak kena mengena dengan Anwar Ibrahim Kerajaan Madani ini pun. Kita mana boleh kawal negara besar Amerika Serikat itu untuk mahu suruh-suruh dia buat sesuatu. Tak mungkinlah kita dapat melakukan perkara itu. Tarif Amerika Serikat akhirnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa ekonomi tidak akan meleset. Ini satu berita baik untuk kita semua. Meskipun ianya bersifat sukar untuk ditentukan 100%, tapi sekurang-kurangnya ada jaminan daripada pemimpin negara kita yang pintar ekonomi ini. Anwar Ibrahim berkata, ekonomi akan kekal berdaya tahan selain tidak akan bersendirian maupun berkonfrontasi menangani tarif itu. Negara tidak akan mengalami kemelesetan buat masa ini meskipun pelaksanaan tarif Amerika Syarikat mengambil kira ekonomi negara kekal berdaya tahan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jaminan. Anwar juga menegaskan Malaysia tidak akan memperkenalkan tarif tindak balas terhadap Amerika Syarikat. Jika tarif 24% itu dilaksanakan, dari perspektif ekonomi, unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 2025 sebanyak 4,5 hingga 5,5% perlu disemak semula. Namun, buat masa ini, saya beri jaminan bahawa kerajaan tidak menjangkakan kemelesetan di Malaysia, katanya menurut bernama. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, asas makroekonomi negara masih kekal kukuh. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan akan meneliti sokongan sektor dijangka terjejas teruk sambil menyifatkan tarif Amerika Syarikat AS mungkin permulaan kepada cabaran lebih besar. Katanya, Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI akan mengumumkan atau mengemukakan kajian terperinci mengenai kesan tarif terhadap beberapa sektor ekspor Amerika Syarikat pada minggu depan. Beliau berkata, Menteri Tengku Zafrul Abdul Aziz juga akan mengadakan mesyuarat secara maya bersama dengan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN untuk menyediakan tindakan yang diselaraskan. Kajian impak ke atas sektor tertentu akan dijalankan untuk menentukan bentuk sokongan terhadap sektor yang dijangka terjejas teruk akibat pelaksanaan tarif, kata Anwar menurut bernama menerusi hantaran video menyentuh tarif Amerika Syarikat. Anwar berkata semua pilihan akan dikaji dan dipertimbangkan untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan sektor perniagaan negara. Kerajaan Madani juga akan mempercepatkan agenda reformasi ekonomi dan perindustrian kita, seperti yang digariskan oleh Pelan Induk seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional, dan lain-lain untuk membina daya tahan ekonomi dan industri Malaysia, kata beliau. Beliau juga berkata di peringkat serantau, Malaysia sebagai pengerusi ASEAN akan mengukuhkan kerjasama dengan negara-negara jiran lain. Negara ASEAN adalah antara negara dikenakan tarif tertinggi oleh Amerika Syarikat. Malaysia sebagai pengerusi ASEAN akan memimpin usaha bagi mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka dan berdaya tahan dan memastikan suara kolektif ASEAN didengari dengan jelas dan tegas di pentas antarabangsa. Kita perlu sedar bahawa tarif kali ini mungkin permulaan kepada cabaran lebih besar dalam lanskap ekonomi luar. Kita semua perlu bersedia dari segi mental untuk berdepan potensi cabaran lebih getir pada masa akan datang dan bekerjasama sebagai sebuah negara untuk menjaga kemakmuran kita yang berterusan, kata Anwar. Beliau berkata kerajaan akan terus berusaha menangani dan mengurangkan impak daripada tarif tersebut. Kita akan melakukan ini bukan bersendirian dan bukan secara konfrontasi,
tetapi dengan kerjasama sahabat dan rekan-rekan dan secara membina. Yakinlah, Kerajaan Madani akan terus mengutamakan kepentingan Malaysia, rakyat kita, perniagaan dan pengekspor kita, kata Anwar. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pempengaruh dakwa negaraku dinyanyikan dalam bahasa Cina mengalami bebalisme. Ini betul-betul hebatlah. Seorang menteri, yaitu Menteri Pendidikan Malaysia, Fadlina Siddiq, tidak berselindung dalam kata-katanya ketika menyindir seorang aktivis Perikatan Nasional yang membuat dakwaan salah bahawa pelajar sebuah sekolah menyanyikan lagu negaraku dalam bahasa Cina. Fadlina berkata, aktivis itu yang tidak dinamakannya yang membuat dakwaan itu menunjukkan dia mengalami penyakit bebalisme. Penyakit bebalisme yang ditunjukkan oleh seorang yang mendakwa dirinya adalah pempengaruh politik adalah sangat memalukan. Mengapa bebalisme? Pertama, memfitnah. Kedua, tidak tahu membezakan lagu negaraku dengan lagu negeri Perak. Saya tahu orang yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan ini mungkin merujuk kepada Ratu Naga. Yang mana sebelum ini beliau buat satu hantaran yang mana beliau tidak dapat membezakan lagu negaraku dengan lagu kebesaran negeri Perak. Akhirnya, beliau mengaku bahawa beliau telah menghantar hantaran tersebut dan mengaku silap dengar. Silap dengar pula. Barulah kan, sudah hantar, tiba-tiba memohon maaf. Kalau dia nak tahu, sudah ramai orang yang mungkin terpengaruh dengan apa yang dia kata. Paci-paci, maci-maci, orang-orang yang tak pernah tahu, mungkin akan terpengaruh. Akhirnya, mereka akan menanam pengaruh buruk itu dalam pemikiran yang sebenarnya salah. Jadi perkara pertama kata Fadlina ialah kerana memfitnah. Yang kedua, tidak dapat membezakan lagu negaraku dengan lagu Perak. Ketiga, tidak punya rasa malu menyebarkan fitnah. Keempat, langsung tidak bertanggung jawab dengan fitnah dan kebebalan yang disebarkan. Kelima, langsung jahil tentang sejarah lagu negeri, katanya dalam hantaran di Facebook semalam. Kenyataan Fadlina itu ditujukan kepada Sarul Emma Rena Abdul Samah yang juga dikenali sebagai Ratu Naga, yang sekarang ini ramai netizen nyatakan bukan Ratu Naga tapi Ratu Cicak, yang membuat dakwaan tersebut 2 hari lalu. Ratu Naga berkata dia telah memadam video itu hanya selepas 10 minit memuat naiknya di media sosial. Namun menuduh Laskar Cyber PH memuat turun kandungan itu dan menularkannya. Dia turut memohon maaf atas dakwaan yang dibuat dan berkata dia tidak memahami bahasa pelat. Kata Fadlina, usaha untuk mengangkat martabat negara harus dilakukan melalui ilmu, bukan dengan bebalisme. Dia turut menegaskan keperluan melindungi kanak-kanak daripada pengaruh individu yang menyebarkan unsur negatif, sambil menggalakkan mereka untuk belajar, memahami dan saling mendukung antara satu sama lain. Kita harus segera mengambil tanggung jawab, mengepung anak-anak kita dengan menolak pempengaruh yang sumbang dan jelik, katanya lagi. Black Panther kata dalam ruangan komen sambil memohon maaf, si perempuan tu masih menghina murid-murid Cina kerana logat Cina mereka yang menjadikan dia salah faham, tetap resis, kata Black Panther. Green Dove kata dahagakan kuasa melalui kebencian melampau kedengkian, permusuhan dan bebalisme. Greg Kancil 2336 kata, ayu seluruh rakyat Malaysia buat aduan polis seluruh negara terhadap Ratu Naga. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.